ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, pada hari ini kita sambung tafsir kita daripada surah Saba. Kita berhenti pada baru ni pada ayat yang kelima, pada keempat. Sekarang ni kita nak ulang sikit ayat keempat. Tapi pagi ni kita akan baca dulu ayat 1 sampai 10 dulu, insyaAllah. Akan dipimpin oleh adik kita ni, Ustaz Furqan. Jadi tuan-tuan kita sama-sama ikut dia baca dulu, baru kita ikut, insyaAllah. Ayat 1 sampai 10 kita baca ini. Sila. Muka surat berapa? 428. 428. Juzuk 22. 428. Ayat 1 sampai ayat 9, insyaAllah. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وله الحمد في الآخرة. وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهو الرحيم الغفور. وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. وقال الذين لا تأتينا الساعة. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين. يسعوا في آياتنا معاجزين. أولئك لهم عذاب من
ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. صدق الله العظيم. Subhan. Baik. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Sekarang ni kita bicara ayat yang keempat. Walaupun kita telah sebut pada minggu yang lepas, tapi dia ada sedikit penambahan untuk kita tahu. Dalam ayat sebelum ni disebut pasal kiamat. Dan Allah sebut hikmah adanya kiamat ni sebab apa. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kebangkitan semula selepas daripada manusia ni mati menjadi tanah sebab apa? Kerananya, yang pertama sekali Allah Ta'ala sebut liyajziyal ladzina amanu wa amilus salihat, supaya Allah beri balasan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal yang salih. Allah beritahu tentang satu perkara dalam ayat ini, walaupun kecil, walaupun besar, Allah Ta'ala akan balas. Maka ini adalah hujah yang kukuh. Sebab apa perlunya ada hari kebangkitan. Sebab manusia ni, dia hidup di atas muka dunia, ada yang dizalimi, ada yang disebut sebagai dianiaya oleh orang. Jadi yang dianiaya semua ni, adakah dia mati dalam keadaan begitu saja? Dia tak boleh mati dalam keadaan begitu saja tanpa pembelaan. Di atas muka dunia ni tidak dapat pembelaan. Oleh kerana mungkin kuasa tu tidak ada di tangan dia, dan mungkin dia tu orang biasa-biasa, dia bukan orang yang hebat-hebat. Tapi akhirat Allah Ta'ala tak kira dia orang biasa ke dia orang hebat. Orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi orang lain pasti akan disoal siasat dapat Allah di hari akhir. Baik. Kadang-kadang kita rasa perkara baik kecil. Kita rasa macam Tuhan tak tulis perkara kita ni. Kita
Kita buat benda kecil je. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu macam mana. Contohlah kita kata kita balik rumah, kita beri salam pada mak kita, kita peluk mak kita. Kecil je benda tu. Balik rumah, kita beri salam pada ibu kita, kita peluk ibu kita. Kecil je. Tapi nilaian di sisi Allah tu tinggi. Dan kita hargai ibu kita ni, mungkin kita kata kita beli kerongsang hak harga RM2 tu je. Hak pakai 3 hari cabut pemata dia tu. Nah, bukan kerongsang mahal-mahal. Tapi kita bagi pada isteri kita. Dia rasa cukup hargai. Sebab apa? Ingat juga ke dia. Mak kita pun gitu juga. Kita bagi dia, dia cukup hargai. Benda kecil tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berlipat kali ganda. Besarnya pahala di sisi Allah. Baik. Ulaika lahum maghfiratun, mereka itu adalah orang-orang yang diberi keampunan. Mereka itu orang-orang yang baginya keampunan. Kerana hidup ni kita dapat nikmat setelah daripada kita keluar daripada penjara kehidupan ini. Sebab tu orang mukmin ni dia kata dunia ni sebagai penjara dia. Selepas daripada keluar penjara tu baru dapat nikmat. Macam orang duduk dalam penjara dah. Ada nikmat ke tak? Mana ada nikmat kena kurung sebagainya. Nak apa ni? Kena kurung. Duduk dalam keadaan terkurung. Makan pun makan ikut aturan. Nak bergerak bebas pun tak boleh. Nak pergi ke mana-mana pun semua tak boleh. Sebab penjara. Tapi bila keluar daripada penjara tu, dia boleh pergi ke mana-mana dia nak. Lepas dah kehidupan dia tu, dia boleh pergi situ, boleh pergi sini. Dunia ni penjara. Nak bebas tak boleh. Tapi bila duduk syurga, oleh kerana dialah tempat yang sebenar bagi manusia bebas. Nak buat apa benda pun boleh, nak buat apa sahaja yang kita tak boleh buat atas muka dunia ni, dalam syurga boleh buat. Arak pun ada. Banyak mana kita nak harta dalam syurga tu memang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hikmah daripada berlakunya akhirat. Dalam ayat yang keempat, Allah Taala sebut wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Maknanya Allah Taala akan beri kepada orang mukmin ni rizqun karim, iaitu kemuliaan. Satu kemuliaan dengan cara Tuhan bagi nikmat dengan cara penuh dengan kemuliaan. Bukan makna Allah Ta'ala kata bagi saja, tidak. Tapi bagi dengan cara terhormat. Bagi dengan penuh gilang gemilang, kita kata. Sebab dia sebagai hamba Allah. Ayat nombor 5. Jadi, kita kata tadi kebaikan diberikan kepada mereka yang baik. Sekarang Allah Ta'ala sebut kepada mereka yang menentang agama. Ayat ni dia panggil takhwif ukhrawi. Warning akhirat. Saya telah sebut bahawa warning ni ada dua benda. Ada warning atas muka dunia, dia panggil takhwif duniawi, dia ada takhwif ukhrawi. Takhwif ukhrawi ni satu perkara berbentuk warning akhirat. Apa yang manusia dapat akhirat ni? Orang yang menentang agama ni, menentang Nabi SAW. Walladzina, mana-mana orang. Dan orang-orang siapa sahaja sa'u fi ayatina mu'ajizina, orang yang berusaha untuk menentang ayat kami dengan anggapan dapat melemahkannya. Ini adalah orang yang berusaha sungguh-sungguh nak melemahkan ajaran Al-Quran. Dia rasa dia boleh buat. Kalau zaman sekarang, ucapan daripada orang barat berkenaan dengan Islam, dia katakan bahawa Al-Quran ini buku syaitan, dia kata. Sebab yang pertama sekali dia kata cuba tengok Al-Quran. Cuba tengok Al-Quran, dia kata. Quran telah pun menghalalkan peperangan. Allah Ta'ala suruh kita, agama Islam ni Tuhan dia suruh berperang. Bermakna Islam menggalakkan kacau bilau. Islam menggalakkan keganasan. Keganasan. Jadi orang yang duduk dalam Islam ni ganah.
Macam ada seorang hamba Allah Ta'ala kata lah, kalau faham sunnah, jadi ganas. Jadi ekstrim. Jadi faham bid'ah tu baru tak ganas. Ni orang panggil bercakap je ni, kepala otak masuk air. Nah? Kepala otak dia tu masuk air, sebab tu jadi gitu. Mana boleh orang faham sunnah jadi ganas? Orang tak faham sunnah jadi tak ganas. Ni cakap apa lagu ni? Semua ni hujah cuba untuk melemahkan Al-Quran. Yang berlaku di barat, itulah ajaran mereka. Mereka kata Quran ni, kita tengok Al-Quran, kita tengok apa yang duduk dalam tu. Dia kata suruh kawan ni berperang dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut ayat perang, udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu. Diizinkan peperangan itu dengan sebab dizalimi. Islam membuka tanah-tanah yang dijajah oleh orang yang bukan Islam kerana nak membebaskan tanah air tersebut daripada dizalimi oleh pemerintah pada ketika itu. Dizalimi oleh pemerintah, maka Islam buka tanah-tanah yang dizalimi itu. Bagaimana saya selalu sebut bahawa apabila pembebasan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, orang Kristian bebas mengamalkan Kristian. Yang pada awalnya sebelum daripada tu, mazhab Kristian di Konstantinopel tu, kawasan tu, adalah mazhab Kristian Katolik. Dia menindas golongan Ortodok. Ortodok ni ditindas. Golongan Katolik cuba untuk merampas gereja-gereja Ortodok, termasuklah Masjid Hagia Sophia tu. Jadi kuasai oleh Ortodok. Dia mazhab Kristian ni ada Katolik, ada Ortodok, ada Protestan. 2, 3, 4 mazhab lagi. Apabila naiknya Muhammad Al-Fatih, mereka tidak dizalimi. Ortodok pun tidak dizalimi, Katolik pun tidak dizalimi. Mereka boleh hidup dalam keadaan aman damai. Malah mereka rasa takut pada mulanya, takut ditindas, tapi akhirnya tidak. Sebab itu kita nak lawan hujah Quran ni tak boleh. Tak boleh. Dalam negara kita sendiri pun kalau ada halangan untuk orang mengajar tafsir Al-Quran pun tak boleh. Cuba kita perhati pada kalimah mu'ajiz, mu'ajizina. Dia dua perkataan. Dalam kalimah ni dia tak guna mu'jiz, tapi dalam kalimah ni dia gunakan mu'ajiz. Kalau sebut mu'jiz, maknanya lemah, berjaya dikalahkan. Kalau sebut mu'ajiz, maknanya tidak akan berjaya dikalahkan walaupun ada usaha untuk mengalahkan Quran. Itu dari sudut bahasa Quran lah tu. Bahasa, dalam sudut bahasa Arab, kalau sebut mu'jiz, benda tu boleh kalah lagi. Tapi kalau sebut mu'ajiz, dia tidak akan dapat dikalahkan sama sekali. Hanya berusaha sahaja, tapi tak berjaya. Usaha sahaja, tapi tidak berjaya. Memang ada usaha nak memesongkan Al-Quran, tapi berjaya ataupun tidak? Tidak berjaya sama sekali. Tidak berjaya sampai ke hari ini. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga dan Allah Ta'ala beri perlindungan kepada Al-Quran ini, tidak ada seorang manusia pun dapat memesongkan ajaran Al-Quran walaupun satu huruf. Oleh kerana itulah kita betul-betul yakin dengan ajaran Al-Quran ni. Yakin dengan sepenuh-penuh keyakinan bahawa dia dijaga oleh Allah Ta'ala daripada sebarang pemesongan. Dan orang yang cuba untuk memesongkan Al-Quran daripada sudut tafsir, semua orang akan tahu bahawa dia tu membuat satu tafsir yang terpesong. Dalam bidang tafsir ni, dia ada beberapa tafsir yang tidak boleh dibaca. Walaupun ditulis oleh beberapa orang ulama, kerana dia mendahului akal lebih pada penafsiran yang sebenar. Dalam bidang penafsiran. Tapi ada ulama-ulama yang menulis tafsir dengan hebat. Walaupun dia tu bukan daripada mazhab salaf, tapi dia tulis dengan hebat. Dan yang paling teruk sekali, ada tafsir yang ditafsirkan oleh orientalis.
oleh orang barat. Dia ambil ayat Quran, dia pulah supaya kita nampak Quran ni macam ada something, ada sesuatu tak kena ni. Cukup dah. Bila kita kata Quran ni ada sesuatu yang tak kena, maka kita bolehlah masuk grup WhatsApp sekali dengan Abu Jahal. Janji tarikh bila-bila nak masuk neraka. Bila kita ada keraguan kepada Al-Quran. Bila kita ada keraguan. Sebab benda tak boleh ragu. Timbulnya keraguan hasil daripada tidak mengaji makna Al-Quran yang sebenar. Apa yang mereka Allah Ta'ala sebut, ulaika lahum azabun min rijzin alim. Mereka itu memperoleh azab. Rijzin alim ni satu azab yang pedih. Kalimah rijz, sejenis azab yang ada bunyi yang menakutkan. Memang dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala sebut, takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Dalam neraka, orang masuk neraka ni akan ditanya, dan apabila kamu dengar suara neraka ni seolah-olah pecah langit, pecah bumi, suara neraka yang amat menakutkan. Neraka ni ada suara dia. Suara neraka ni menggerunkan. Dan Allah Ta'ala sebut azab as-sa'ir. Kalau neraka tu azab yang as-sa'ir ni kita terjemah bahasa kita menyala-nyala, tapi nak suruh nampak faham lagi, macam api yang nak mati dah api tu, kita pergi letak minyak petrol, bau dia naik. Itu orang panggil sa'ir. Maknanya api tu dalam neraka ni dia bukan malak, maknanya dia tak berapa marak lagi. Letak seka hak talak Quran ni, bau naik api neraka. Letak seka lagi, bau naik. Makin sakan neraka tu, makin suka dia makan. Orang neraka tu prak-prak bunyi macam kita dengar rumah terbakar dah. Bunyi daripada jauh tu, pop. Itu baru api dunia, bukan api akhirat lagi. Neraka ni ibu segala api, tak ada lah. Tahu ke dunia ni entah dicelup berapa lautan untuk kita pakai. Tu pun nak lawan Tuhan lagi. Yang tu pun tak mahu mari mengaji lagi. Hak tu pun rasa bahawa kita ni hebat lagi. Allah Ta'ala sebut neraka tu supaya manusia ingat bahawa gini neraka. Allahu Akbar. Ayat nombor 6. Wa yaral ladzina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbik. Wa yaral ladzina utul ilma. Ni Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan dan orang yang diberikan ilmu, ataupun kita sebut dalam ni ahli kitab. Dia berpendapat, ini pula golongan ahli kitab, mereka kenal wahyu, mereka tahu wahyu itu benar, tapi mereka lawan juga. Ada satu lagi tafsir sebut bahawa ayat ni menyebut bahawa orang yang ada ilmu pengetahuan, Allah, orang yang ada ilmu pengetahuan, dan allazi unzila ilaika min rabbikal haq, bahawa wahyu diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar. Mereka kalau jujur dengan diri mereka sendiri, mereka nampak kebenaran Al-Quran. Ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut kepada ahli kitab, yang pertama, yang kedua khitab dia kepada orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu. Sepatutnya orang ada ilmu ni tidak mudah ditipu oleh syaitan sebab dia ada ilmu. Rupanya orang ada ilmu juga ditipu oleh syaitan dan tenggelam dalam kesesatan apa yang dia faham dengan cara tak betul. Ada orang yang memahami dengan betul tapi tidak mahu terima kebenaran sebab ada beberapa poin yang dia tak mahu terima tu, sebab ada beberapa perkara, di antaranya pengaruh dia, di antaranya perut nasi dia, di antaranya apa yang dia dapat, sehingga dunia tu menjadi penghalang untuk dia terima kebenaran. Ini teruk. Orang begini adalah salah seorang daripada yang teruk atas muka dunia dan akan dihumbankan oleh Allah Ta'ala dalam api neraka lebih dahulu daripada kafir sembah berhala. Berdasar pada hadis Nabi SAW, 3 orang yang akan dipanggil di hadapan Allah.
orang menderma, orang alim, seorang lagi, ayah syahid. 3. Fasuhiba ala wajhi finnar, Nabi kata. Diheret dengan muka dia. Heret ni heret tangan. Tapi hak ni muka dia. Muka dia tu diheret pom lepor dalam neraka. Di antaranya ada dalam tu orang alim yang berilmu. Kenapa kamu buat apa dan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kamu ada ilmu ni? Oh, saya mengajar begitu, begini. Sebut habis nikmat Allah Ta'ala. Allah kata mau bohong. Bukan itu tujuan kamu, tapi tujuan kamu nak dapat habuan dunia saja, lupa pada akhirat, sanggup tak berkata benda benar sebab kamu jaga kepentingan itu lebih daripada kepentingan Allah dan Rasul. Dia perintah malaikat dia masuk neraka dulu. Allahu Akbar. Kita dengar ni rasa takut anak murid dulu masuk syurga pada tok guru tu, takut. Tok guru duk mengajar kering tekak-tekak. Kita ni tiba-tiba anak murid dulu masuk syurga. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, banyak kali saya sebut dalam kuliah saya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kamu ikutlah orang yang tidak ambil manfaat daripada kamu ikut dia tu, dia tak ambil apa-apa daripada kamu, dia tak mau apa pun. Dia tak mau pengaruh kau, kalau ada harta dia tak nak harta. Kalau kamu ada kedudukan dia tak tumpang kedudukan kamu. Wa hum muhtadun, dan dia diberi hidayah. Maknanya orang yang kamu ikut tu mesti berada pada jalan Quran dan Sunnah. Ayat tu lah surah Yasin je kita dah baca hari-hari dah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Itu syarat untuk kita ikut orang. Sebab tu saya sebut bahawa pengorbanan guru-guru, tuan-tuan guru dahulu kepada agama dia begitu banyak. Begitu banyak. Sehingga tertegaknya agama dan sunnah ini. Kalau kita bercakap khususnya tempat kita, sumbangan tuan-tuan guru dulu dalam untuk mencurahkan ilmu tu begitu banyak. Tok-tok guru zaman dulu, depa buka pondok ni, depa pergi dalam hutan, depa tebah hutan. Tangan depa ni tak usah kira lah, kerah bukan main. Tebah hutan, tebah pokok semua sekali, gong pokok. Buatlah satu dangau dia panggil. Orang sini panggil dangau tak? Nak buat satu dangau. Lepas sudah tebah pokok, panggil mari mengaji semaya Jumaat. Lepas tebah pokok, panggil semaya Jumaat. Mula-mula dangau je. Lama-lama sebuah pondok sini anak murid penuh. Pondok-pondok tua zaman dulu mengaji Sahih Bukhari, Ibnu Majah, Abi Daud. Tu pondok pasti tumbuh tu mengaji. Boleh tanya zaman Maulana Asri, orang yang hebat dalam hadis di Kelantan tu, dia tu asal daripada pengajian pondok juga. Ibnu Majah, Tirmizi mengaji dulu. Sebab apa? Sebab ada tutup guru yang memang betul-betul alim dalam bidang tu, boleh mengajar. Zaman lah ni nak cari pondok mengaji Bukhari, Muslim ni payah. Apatah lagi duk masuk puak-puak Habib ni, banyak pondok-pondok duk ya Hanana tu. Quran dah tak hafal, dah hafal qasidah situ. Tu banyaklah sekarang. Saya pernah pergilah. Berapa juzuk hafal tak hafal, tapi qasidah apa tu, hak benda hak mengarut tu boleh hafal. Oh, Tuhan bagi mudah ke nak hafal hak mengarut tu. Macam kita lah, dah hafal Quran ni tak masuk-masuk. Nah, tapi hak duk dengar lagu TV tu, Allah. Orang Melayu ni saya pelik, Quran tak boleh baca, tapi lagu Hindustan boleh. Lagu Hindustan tadi sebut cepat-cepat, ajkil tere mere pyar hi katar hi jahan pel, sebut tu. Boleh sebut. Lah, dia tak tahu apa pun. Cerita Bobby tu. Dah. Awak gatih bersikar tu. Dengan awek dia, dengan gewek dia, markah dia tu. Nampak ni? Boleh. Ingat cerita Piramli lepas step ni, ingat step ni. Lepas dah berpuluh-puluh kali. Duk tengok. Tapi Quran duk baca dah 3 kali tak boleh. Tak lekat mempayah mulut. Memang nak buat benda baik ni adalah amat susah. Nak banding dengan buat benda-benda yang tidak ada manfaat untuk diri kita. Baik. Jikalau dia jujur dalam ilmu, maka dia terima bahawa kebenaran Al-Quran ni benda yang benar. Yang pertama sekali kerana ada dalam kitab dia berkenaan dengan kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adalah kitab. Dan mereka pun kenal Nabi SAW. Daripada siapa? Daripada kitab-kitab yang mereka pelajari, ahli kitab ni. Simpulan daripada ayat ni nak beritahu bahawa orang yang ada ilmu, dia kena duduk dalam keadaan menerima kebenaran. Walaupun kebenaran itu kadang-kadang payah untuk dia terima. Sebab melibatkan kepentingan. Tapi dia kena benar. Sebab kalau dia bohong terhadap ilmu, dia telah melakukan satu perkara yang dahsyat. Kerana dia ada ilmu. Yang tak ada ilmu, kena duduk dalam keadaan ada ilmu. Tak boleh duduk dalam keadaan jahil sampai ke mati, tak boleh. Haram. Jahil ni haram. Haram duduk dalam keadaan jahil. Tak boleh duduk dalam keadaan jahil. Hari ni orang jahil tapi buat-buat pandai. Orang tak tahu tapi buat-buat erti. Boleh nampak ni? Betapa jahilnya masyarakat ini. Contoh satu perkara. Tuan-tuan dengar tak satu cerita dalam televisyen tu, dalam berita tu, seorang pelatih askar mati distreka oleh kawan tu. Dengar tak? Yang ramai duk bully dia mati kena striker tu. Amat dahsyat. Depa siasat mai daripada mana? Rupanya dia dituduh mencuri laptop. Siapa yang tuduh? Gi jumpa bomoh. Bomoh tu yang kata bahawa bila tengok tilik tengok nama budak ni naik. Bomoh tu siapa? Salah seorang daripada kawan, ayah di antara mangsa-mangsa hak pembuli ni. Ayah pembuli ni. Habis polis angkut satu dom asrama. Sebab apa? Sebab mencuri. Dia memang betul. Tok bomoh tu memang betul, dia kata. Ada satu tempat saya dulu. Orang panggil tok bomoh air batu, dia panggil. Dia tengok orang kot dalam air batu. Abang Mat tak dengar kot. Dia tengok orang kot dalam air batu. Air batu tu, ais tu, air kotor besar tu, rumah dia banyak air batu rumah dia tu. Dia jual pula air batu tu. Bismillah. Ais tu, ketul lah, ada ketul, bukan besar sikit pada handphone saya ni. Jadi, orang nak pergi tengok apa-apa lembu hilang ke apa hilang, tengok air batu tu. Nak tengok. Ada kata kawan ni. Memang ada satu kes betul lah. Sampai pecah belah keluarga kerana percaya ke tak bomoh tu. Percaya pada bomoh tu sampai pecah keluarga. Tuan-tuan tahu? Kenduri, biasa kenduri lah. Tiba-tiba hilanglah satu barang. Hilang barang hak berharga. Lalu kawan ni kata, kenduri rumah ramai-ramai begini. Orang masuk keluar. Biasalah. Kita mana tahu tuan rumah pun duduk kat luar. Duduk salam kau tu. Salam kau. Dah habis kau, mari jumpa lah salah kau tu Imat. Kau juga. Tak payah kata, dah lah tu. Dah duduk sehari duduk main kau gitu. Nampak ni? Lalu dia pun dah tengok jumpa ketuk bomoh tu. Dia cerita betul. Bergaduh keluarga. Sampai kita tanya kenapa dia bergaduh sampai tahap begini ni, bukan orang lain. Dia ceritalah. Dia kata ustaz dia tu, dia kata anak saya curi, mana boleh. Siapa dia? Anak dia tu keluarga dekat. Rumah macam sekampung, macam rumah tuan-tuan ni dah. Tak tegur siapa. Berjaya ke tak syaitan buat tu? Berjaya. Sebab apa jadi gini? Sebab tidak ada akidah. Nabi kata orang yang nak menilik ni, tukang tilik hak pergi untuk menilik ni, 40 hari Tuhan tak terima amalan. Tuhan tak terima amalan. Maka percayalah, lagi teruk percaya jadi syirik. Macam kes budak ni. Laptop hilang, tengok nama-nama, tengok nama kawan ni. Tanya tak mengaku. Yakin dengan tok bomoh tu. Kali tiba gong stok striker atas belakang. Menyanyak hati, mati budak tu. Dalam kes ni berapa orang? 3 orang digantung sampai mati. Yang lain lagi di penjara. Macam-macam lah hak lagi tu. Hak tengok saja. Polis angkut semua. Hatta hak tak pukul dia. Hak berada dalam dom tu sendiri. Hak tengok saja pun. Habis angkut. Masyarakat jadi gitu. Duk percaya pada benda-benda begitu lagi.
Allahu Akbar. Dah barang kita hilang, kita nak buat macam mana? Kita berdoalah pada Allah Ta'ala. Kita bacalah ayat-ayat. Takkan kita nak pergi tilik? Hilang tu siapa dia ambil? Tak perlulah kita kata hilang tu siapa dia ambil. Tak perlu tahu siapa-siapa dia ambil. Berdoa pada Allah. Minta Allah Ta'ala kembalikan balik. Tu cerita. Ada satu cerita satu lagi. Rumah dia sendirilah hilang barang apa semua. Saya ingat saya umur berapa masa, tapi orang kata dia tu pandai lah. Pandai apa saya pun tak tahu lah. Tak. Orang barang tu hilang. Dia ambil anak batu sungai apa tau. Dia rebuh ke atas dapur. Bau rebuh atas dapur. Tapi jangan duk buat ni, saya cerita ni. Balik dia buat sungguh. Tak. Dia baca apa Allah kita pun tak tahu. Dia curi, zaman dulu curi kereta apa orang panggil tu, kereta hak bajak sawah tu, entah apa tak. Dia curi enjin apa tau dalam tu. Kawan tu. Lepas tu habis belum pada tu ada lagi mencuri tu dia buat tak tahu je kawan tu pak cik tu lah sekali dia tak boleh tak jadi. Tak boleh jadi, khianat sungguh dia kata orang mencuri ni. Mai curi sekali dua tak apa dia kata ni, banyak kali ni dia buat. Dia ambil batu sungai apa dia kan dampur. Dia letak 3 hari 3 malam tak tahu duduk tengah mengelegak api kuluk. Mari hantar kawan tu. Dia kata dia duduk, dia kata panas, dia kata. Ni ilmu apa saya tak tahu, minta maaf ni bukan sunnah Nabi apa wallahualam. Nah, takut juga nak sebut, cuma cerita. Panas kawan tu, dia kata tak boleh duduk. Lah sekali hak mencuri tu dia kata mulai kali muka dia ingat. Ni baru panas aku buat ni, panas dunia, mula ambil barang aku ni masuk neraka akhirat. Bagus juga pak cik tu dia nasihat gitu. Nah, lah sekali dia baik dia kawan tu, dengan pencuri tu baik. Dia ambil bekerja dengan dia. Dia petok banyak dia. Sawah banyak, bendang banyak, toke beras. Lah sekali kerja dengan dia, tak mencuri lepas tu. Ada kebaikan juga. Tapi dia duk kata pada kita tu, duk dengar orang cerita, saya kecil-kecil kawan orang tua tu tahu banyak cerita tu. Dia kata gitu, dia kata banyak kali dah curi. Bukan sekali. Dia tak pukul kawan tu apa, tak mari apa. Kawan tu mari serah sungguh dia. Dia kata tu baru panas dunia, tu tak panas neraka lagi. Insah terus kawan tu. Ada seorang suami tu, duit dia hilang selalu. Rupanya bini dia jadi toyol. Ada juga begitu. Tak apa, suami kedekut sangat. Tak ada juga. Bini pun jadi toyol lah kalau suami kedekut. Aduh, Allahu Akbar. Baik. Wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan menunjuki manusia kepada jalan yang Tuhan Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Hamid, yang terpuji. Baik. Mereka akan nampak Quran ni bukan sahaja nampak Quran ini berita benar kalau Allah Ta'ala beri hidayah dan dia diikut hidayah tu. Tapi kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu sendiri. Allah Ta'ala ambil dua. Al-Aziz satu, Al-Hamid satu. Al-Aziz yang tidak ada tolak banding. Al-Hamid yang maha terpuji. Oleh kerana Tuhan tidak ada tolak banding yang buat Al-Quran ini, maka Al-Quran ini adalah satu perkara yang tidak ada tolak banding dari sudut mukjizat je. Al-Hamid, kerana Tuhan ini maha terpuji, lalu Quran yang diciptakan juga terpuji. Diturun kepada orang yang paling terpuji. Diletakkan kepada umat yang terbaik, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut sebagai khairul ummah. Diturunkan pada malam yang terbaik, iaitu Lailatul Qadar. Semua jadi terpuji dengan asbab Al-Quran. Wa yahdi, dan menunjuki manusia kepada jalan Allah Ta'ala yang bersifat Al-Aziz dan bersifat Al-Hamid. Baik. Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh ni dia panggil ayat yang mana ahli kitab yang kenal dan boleh terima Quran, tapi ada juga puak musyrikin yang menghina Rasulullah SAW dan menghina Al-Quran. Allah Ta'ala ulang perkataan mereka sebagai syikayah. Syikayah ni maknanya rungutan. Rungutan, mengungut. Allah Ta'ala ada ayat-ayat syikayah dalam Quran, dia panggil ayat rungutan Allah. Kenapalah jadi gini? Apalah nak jadi? Itu orang panggil rungutan. Dalam Quran ni ada jenis pesen gitu. Allah Ta'ala bercakap ada jenis pesen rungutan. Rungutannya, waqal ladzina kafaru, kata orang kafir, rungutan orang kafir. Dia kata, Allah Ta'ala cerita, waqal ladzina kafaru, Allah Ta'ala cerita keadaan Mekah pada waktu tu.
Mereka berjumpa sama-sama mereka. Apa yang mereka bercakap berkenaan dengan Nabi? Hal nadullukum ala rajulin, maukah kami tunjukkan kepada kamu seorang laki-laki? Ini adalah berita yang baru saja mereka terima, mereka dengar. Mereka susah nak percaya. Mereka tak dapat maklumat apa pasal akhirat. Unabbiukum idza muzziqtum kulla mumazzaq. Yang memberitakan kepada kamu bahawa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, pada mereka, mungkin manusia mati itu akan dapat hidup semula. Kalau mati, hidup semula. Mungkin. Tapi masalahnya sekarang ni, Allah Ta'ala guna perkataan tamazzaq. Idza muzziqtum kulla mumazzaq. Dia kata, setelah jadi mumazzaq ni maknanya koyok. Hancur sehancur-hancur. Sampai koyok tu sampai hancur. Kalau ambil koyok ni, dua je dah. Ni koyok sampai hancur lebur. Kalau mati hari ni, 2-3 hari, tak hancur lagi. Lepas tu hidup balik. Boleh tahan. Dia kata. Nak percaya pun, ni rungutan dia lah. Dia kata begitu. Ni dia kata hancur sehancur-hancurnya puluh-puluh tahun, nak jadi orang balik. Rasa tak pernah sabar, dia kata. Sebab bagi dia, hak hancur ni tak jadi balik. Kenapa ni? Hak hancur ni tak jadi balik. Hancur lebur. Tidak ada unsur lagi. Kalau 2-3 hari tu mungkinlah kita kata tangan ni lebam ke, kalau banyak 2-3 hari itulah. Mata terkeluar ke, boleh tahan. Ni hancur, lama mati, nak jadi orang balik. Rasa tak pernah sabar. Dia tak pernah sabar. Tuhan jawab tak begini? Allah Ta'ala jawab dalam ayat lain. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan yang selalu kita baca tu. Adakah manusia tahu? Sebelum dia sebut-sebut nama dia, dia duduk di mana? Daripada mana dia? Hal ata'al insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sebelum daripada ni, dia duduk di mana masa yang Allah Ta'ala buat dia tu. Belum pada tu. Ada unsur tak? Tak ada unsur apa pun. Tidak ada unsur apa. Maknanya tidak ada sumber apa. Cuma Allah Ta'ala kata, aku ambil air tu, unsur air daripada laki, perempuan, aku cantum jadi orang. Kecil ni je. Belum pada tak ada unsur apa. Linga tak ada, mata tak ada, perut tak ada, mulut tak ada, kening tak ada apa. Daripada air tu je. Lepas tu, nak jadi orang balik. Baik. Tu aku boleh buat. Sekarang ni mu ni dah ada dah. Cuma duduk atas muka dunia. Lepas pada ni jadi hancur. Lepas tu nak jadi orang balik. Apa peliknya? Benda yang tak ada unsur pun aku boleh buat jadi ada. Ni hak ada dah. Cuma hancur sekejap. Lepas tu jadi orang balik. Allah. Hak tu pun pelik. Hak ni pun nak fikir banyak. Tengok. Allah Ta'ala buat begitu. Dalam Quran ni juga ada ayat berkenaan dengan ibu bapa. Allah Ta'ala sebut yang pertama sekali, jangan syirik pada Allah. Wabil wali ihsana, buat baik pada ibu bapa. Kenapa ibu bapa letak yang kedua? Nak suruh orang fikir. Baik Melayu ke Islam ke Cina, agama apa pun, ibu bapa ni memang kena hormat. Kalau ada lah agama ibu bapa ni tak perlu hormat ibu bapa, agama tu tak ada lah agama. Agama sesat pun kata dia sesat. Betul tak? Hak sesat dah macam ayah pen tu. Dia akan kata, sesak mu ni, dia kata agama ni. Dia tu sesak dah. Sebab semua agama ni adalah hormat kepada ibu bapa. Sebab apa? Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma. Allah Ta'ala sebut jasa-jasa ibu bapa ni macam mana. Dia memelihara kamu lah begitu begini. Dalam ayat yang lain, wahnan ala wahnin. Bulan demi bulan ibu yang mengandungkan. Dalam ayat lain, kurhan dengan penuh wakar, dengan penuh kesengsaraan ibu mengandung ni. Sebab apa kamu kena hormat pada dia tu? Sebab dia yang memelihara kamu daripada kecil, yang mengandungkan kamu semua sekali. Mungkin ingat jasa dia banyak. Baik, kita balik pada Allah pula. Kita balik pada Allah. Kita kata, aku ni Allah. Makmu pelihara ni hak ada dah. Tapi duduklah perut makmu tu, siapa dia pelihara? Lepas tu mu keluar pada perut muka bumi ni.
Mulut mu boleh buka tu, siapa dia suruh buka? Hidung mu boleh menyamuk tu, siapa dia boleh nyamuk? Aku ni lebih pelihara daripada mak bapak mu lagi, wahai manusia. Kenapa mu tak kenal jasa aku? Kalau ibu bapa kamu tu, kamu setuju untuk mengenang jasa dia, sebab dia tu pelihara kamu, dan semua orang boleh terima bahawa kita kena kenang jasa ibu bapa. Aku ni Allah, hak jaga kamu hari-hari ni, hak bagi nyawa pada kamu hari-hari, tak kena bayar bil. Tak kena. Mak ayah kita pelihara kita ni kena bayar, dia lah kena bayarnya. Ibu bapa, bil tu bil ni, siapa dia kerja, siapa berkahwin, dia tanggung diri dia sendiri. Boleh nampak ni? Dia tanggung diri dia sendiri. Kenapa Allah Ta'ala yang banyak jasa tu tak boleh nak mengabdikan diri? Kalau ibu bapa kita setuju, bahawa semua orang setuju, ibu bapa perlu kita menghormati dia, apatah lagi Allah. Tu tujuan dia sebut ibu bapa. Bukan saja-saja, dalam itu ada mesej tauhid kepada kita. Baik. Ayat ni pun gitu juga. Allah Ta'ala sebut, innakum lafi khalqin jadid. Sesungguhnya kamu benar-benar lafi khalqin jadid. Allah Ta'ala kata, kamu benar-benar akan dibangkitkan kembali dengan ciptaan yang baru. Jadi, nak setuju tak bersetuju kiamat ni, Allah Ta'ala tak berkehendak pada persetujuan. Kiamat ni, Allah Ta'ala tak kata, ya Muhammad setuju, katakan setuju. Hak tidak, katakan tidak. Tak ada minta persetujuan siapa-siapa. Sampai masa kiamat, habislah dunia ni. Sampai hancur dunia ni, habis licin, Allah Ta'ala boleh lepak semua muka bumi. Allah. Tengok ayat nombor 8. Baik. Sekarang ni kita tengok, apakah Allah Ta'ala sebut kutukan dan tuduhan puak musyrikin Mekah kepada Nabi SAW. Dia kata apa ke Nabi? Selepas rungutan tadi, dia kata apa ke Nabi? Oh, pedih Nabi kita. Aftara ala Allahi kadhiba. Adakah mereka mengada-adakan kebohongan kepada Allah? Berita bangkit semula tadi, saya sebut tadi, selepas tubuh badan hancur, jadi apa ni, orang balik, amat-amat susah untuk dipercayai oleh musyrikin Mekah. Dan ia satu perkara yang pelik. Tapi bila mereka tahu yang benda ni disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mereka kenali sebagai seorang yang bijak, tak menipu, mereka pun pening juga sebenarnya. Hak kata begini ni bukan orang lain, bijak. Menipu pun tak benar. Nabi-nabi ni bijak. Dia yang menyelesaikan masalah nak letak Hajarul Aswad di mana tu. Masa banjir yang merobohkan Hajarul Aswad tu, semua berebut. Orang kata aku lebih layak, aku lebih layak. Arab ni dia kuat, dia punya asabiyah dia kuat. Kalau dia punya asabiyah dia kuat, dia kira dia je Islam. Nah, orang lain semua tak Islam dia kira. Macam kita duduk di Yaman dulu, kalau sama-sama dia panggil ya akhi, dia kata ya akhi, maknanya saudara dia lah, Islam lah. Kalau tak Islam dia panggil ya sadiq. Sadiq. Dia panggil gitu. Ya sadiq. Dia kata tu tak Islam. Dia punya kuajarnya, orang Melayu kita bukan Arab, dia panggil sadiq. Ya sadiq dia panggil. Kita naik angin. Kita kata sadiq apa, sadiq. Tok aku mari tukar Islam, tokmu kata. Oh, dia kata. Dia kata tok wan aku lah yang mari Islam, kata tok wanmu. Apa sadiq? Aku Islam juga. Mengingat musyawarah Islam. Orang kata apa? Sorry. Itu perangai asabiyah orang Arab. No, betul. Dia seorang je Islam. Arab Yaman ni dia tak terbuka sangat. Dia duduk negara dia tu, saya cerita hari tu. Dia kena Korea sini, Korea Cina. Hak tu je dia kerti. Kalau dia jumpa kan, kawan saya tu gelap. Keturunan Mamak Penang. Puya Mamak Penang. Dia. Mamak jenis India Muslim. Mamak tu. Saya lawaknya dia kata, Korea. Allah saya suka. Kata kalau hitam gini Korea aku ni lebih pada Korea lagi kata. Tak, dia kata Korea kawan tu. Dia kena Korea Cina. Sebab telefon Samsung mari Korea. Hak telefon mari Cina. Tu je dia kena. Tak terbuka. Memang orang tak terbuka, tak jalan begitulah jadi dia. Tak terbuka. Jadi musyrikin Mekah, dia tak nampak Nabi, tak menipu. Tiba-tiba kalau orang lain lah bercakap berkenaan dengan mati hidup semula ni, memang orang Mekah tak pening.
Sebab masalah hak bercakap ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang pening tu? Sebab Muhammad ni terkenal dengan orang yang bijak, cakapnya lembut, orang yang baik, tak pernah menipu orang. Orang Mekah semua duk simpan barang rumah dia, tak ada hilang apa. Barang-barang berharga orang simpan rumah Nabi. Masa Nabi nak hijrah tu, Nabi nak bagi senarai-senarai nama pada Sayyidina Ali, suruh Sayyidina Ali pulangkan balik. Cuba letak rumah Abu Jahal nak tengok. Oh, habis menatai tu, tak lewat kira. Dah, kalau mau tengok Abu Jahal tu habis, yang jual habis ke dia. Sebab jahat dia tu. Tapi orang letak rumah Nabi. Orang beri gelaran pula kepada Nabi Al-Amin. Itu yang orang Mekah terduduk juga tu. Tak mau percaya hak sebut ni Muhammad. Nak percaya bahasa macam tak logik. Sebab dia guna logik dulu nombor satu. Bila akidah ni kita kena yakin dulu. Akidah ni kena yakin dulu, bukan logik dulu. Logik ni mana guna fikir dulu. Sebab tu tak boleh nak takwil benda yang Nabi sebut bersifat al-ghaibiyat. Tak boleh nak takwil. Benda tu betul, kena yakin dulu. Dan ngaji akidah ni sangat mudah. Macam Ustaz Yazlin sebut tadi, ngaji akidah dah. Sangat mudah. Percaya yakin, percaya yakin, percaya yakin. Tak kena fikir banyak. Mudah je. Adakah kita ada masalah untuk yakin? Tak. Yakin ni makna apa? Apa makna yakin ni? Yakin ni makna tak ada tapi-tapi. Saya percaya pada awak, tapi tak sedap. Awak ni bukan percaya ni. Suami kata ke isteri, tentu tak? Si kata ke suami, saya percaya dekat abang. Tapi satu benda je kita tak sedap. Satu benda tu tak sedap. Tapi apa lagi tak percaya ni tak? Kata percaya tapi. Dengan Allah tak boleh tapi. Nak buang tapi tu, itu mengaji akidah tu. Kerana tapi itulah boleh pergi kepada was-was. Was-was minas syaitan. Saya percaya pada Allah begini. Tapi apa lagi Allah? Ni beza dengan akidah kalamiyah. Akidah kalamiyah tu ilmu kalam tu main kok ni tapi, kok tu tapi, kok ni tenganga. Nak murid pun pening, tok guru pun tenganga. Dia nak kata apa? Bertanya tak faham, tanya tak faham, walah-walah lah sekali anak murid tok guru kata orang yang banyak bertanya lemah iman dia. Anak murid pun senyap. Pakai mati dengan tak faham gitu. Walau tok guru pun tak faham juga. Sebab menerima logik lebih pada dalil. Menerima kalam lebih pada dalil. Akidah ni dia penting pada dalil. Jadi Muhammad sebut ni benda yang tak logik. Kalau kira mana Muhammad tahu mati hidup semula. Sebab Allah beritahu pada dia. Kalau ada keyakinan kepada Muhammad, nescaya kita yakin betul-betul. Orang Mekah ni ada keyakinan Nabi tu tak tipu. Tapi dia rasa macam, ni tak logik, tak boleh pakai ni Muhammad ni. Ambihi jinnah. Atau ada penyakit gila, pula. Mereka kata kemungkinan Muhammad ni cerdik sangat sampai jadi rosak dia ni. Sampai jadi gila lah Muhammad ni. Ada juga kata aubihi jinnah ni, maknanya jinnah penyakit yang dirasuk oleh jin sampai jadi gila. Tu. Penyakit dirasuk oleh jin sampai jadi gila. Jadi Muhammad tak niat nak menipu ni dia ni, tapi dia ni macam kena rasuk ni. Dia kata ke Nabi gitu. Dia nak kata Nabi penipu, Nabi apa, tak pernah sabar sebab Nabi dia pun terima Nabi tak menipu. Takkanlah Nabi menipu, orang duduk barang rumah dia pun tak hilang apa, tak pernah sabar, dia kata Muhammad ni. Rasa-rasa Muhammad ni ada something ni, ada jin yang hasut dia ni. Orang kita kata kena gangguan Muhammad ni. Sebab tu dia bercakap gini ni. Dia kata begitu. Padahal dia hak kena gangguannya. Tuduhan yang dia kata baginda gila, karut, marut semua tu tak terima oleh akal sebab Nabi orang bijak. Tidak ada siapa yang boleh terima Nabi ni gila sebab Nabi perwatakan baik. Nabi ni perwatakan dia baik. Orang gila ni bercakap mengapu, Nabi tak mengapu. Dan apa yang Nabi sebut keindahan Al-Quran ni satu, macam Nabi ni seorang ahli bahasa yang tinggi. Seorang ahli bahasa yang hebat. Bila ahli bahasa hebat, ahli bahasa tinggi nak cakap benda ni, tak ada orang boleh bercakap macam Muhammad ni kecuali dia mengaji. Muhammad ni mengaji mana dia ni? Orang tanya, nampak tak ada apa Muhammad ni? Tak ada tok guru dia, kalau ada tok guru hebat. Tak nampak. Dia kata dapat wahyu daripada malaikat. Malaikat pula musyrikin Mekah tak nampak.
Dia nak pergi kat mana? Sebab tu Nabi kata, Allah Ta'ala sebut, wad'u syuhada'akum min dunillah. Mau buat mari, panggil semua orang-orang. Tengok cara Tuhan jawab. Kalau Nabi ni seorang penyair, panggil semua tukar-tukar syair, tukar-tukar ahli bahasa. Buat Quran, faktu bi suratin min misli. Buat Quran sama dengan ni. Kalau kamu boleh buat. Kalau betul Muhammad ni seorang ahli penyair. Kalau Muhammad ni panggil seorang tukar sihir. Kalau Muhammad ni tukar sihir, pun tak nak terima juga. Sebab sihir ni sekejap masa tu je jadi, dia bukan jadi sampai bila-bila. Tak betul juga. Semua ni benda yang tak logik untuk lawan Nabi SAW. Balladhina la yu'minu bil akhirati fi azab. Tetapi orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat beradalah keadaan azab. Allah beritahu orang yang tak percaya kebangkitan hidup semula ni dalam keadaan azab. Bukan mereka akan dimasukkan ke dalam azab, tidak. Tapi mereka sekarang tu sudah berada dalam keadaan azab dah. Ini cara bahasa Allah Ta'ala sebut. Kenapa Allah Ta'ala sebut bahawa mereka tu sedang berada dalam keadaan azab? Baik, kita tengok satu. Seperti yang kita beritahu sebelum ni, surah ni tentang rahmat Allah Ta'ala kepada makhluk dia. Surah ni rahmat Allah Ta'ala kepada makhluk dia. Dan kita ni payah untuk faham rahmat Allah ni. Kalau kita tak faham konsep hidup semula lepas pada mati, itu kita sepanggil akhirat. Kita tak akan faham rahmat Allah. Orang yang faham hidup mati semula ni, mati lepas tu hidup semula di hari akhirat ni, adalah orang yang akan dapat memahami apa di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk faham ni, cuba kita bayang kehidupan seorang manusia ni yang lahir dalam keluarga yang tidak ada kasih sayang langsung. Ada manusia gitu tak? Hiduplah keadaan keluarga yang tidak ada kasih sayang. Dari kecil lagi dikenakan berbagai hukuman, siksaan pada ibu bapa, daripada ibu bapa dia. Kena begitu, kena begini. Tak ada kasih sayang. Boleh kata mak dan ayah dia tu macam tak kasih sayang langsung, macam nak buang dia. Kemudian bila dewasa, kehidupan dia pun tidak baiklah. Kerana selalu diganggu oleh orang lain. Itu kesan. Kehidupan dia tidak baik kerana diganggu oleh orang lain. Dizalimi dan sebagainya. Kerja pun susah, badan pula sakit. Masalah setiasa menimpa, tak berhenti-berhenti. Kita boleh katakan kehidupan di dunia ni tidak ada yang senang bagi dia. Jadi, kalau seorang manusia tu dia hadap kehidupan begini, dan jika rasa susah kehidupannya adalah susah dunia je. Tapi mereka tentu akan tanya-tanya, apa yang mereka tanya? Di manakah kasih sayang Allah? Boleh mana tu? Manalah kasih sayang Allah? Takkanlah aku nak hidup siksa begini sepanjang hari. Allahu Akbar. Aku tak maulah hidup begini. Tetapi manusia yang kata begitu, kalau ada akhirat, dia pun ingat Allah ni dugaan dunia je. Akhirat ada. Boleh nampak tak tuan-tuan? Itu Allah Ta'ala bagi kepada kita satu perkara. Untuk kita memahami rahmat Allah Ta'ala tu, kita kena ada keyakinan bahawa ada hari kebangkitan di hari akhirat. Baru kita faham bahawa Allah, rupanya dunia tempat cubaan, rahmat Allah lebih luas lagi akhirat. Kita seorang-seorang pun kita duk fikir begitu. Orang dizalimi oleh orang, dia buat zalim apa-apa saja atas muka dunia ni, dia fikir apa? Dia fikir Allah, tak apalah, akhirat ada, tunggulah. Nampak tak kita yakin dengan akhirat tu? Sebab kita faham hidup atas muka dunia ni memang begitu. Hukum dunia, dizalimi, dianiayai, dia buat macam-macam. Dan kita ni sebenarnya diheret oleh syaitan untuk menzalimi diri kita sendiri dan menzalimi orang lain. Jadi kalau kita ingat akhirat, kita tak jadi nak zalim orang lain. Sebab apa? Sebab ada orang yang dizalimi akan terbela di negeri akhirat. Walaupun kita hidup dalam keadaan tak ada kasih sayang macam tadi, mak ayah dia tak kasih pada dia, ayah dia buang dia sebagainya, tak apa, kita ada Allah yang Maha Pengasih, yang sayang pada kita. Kita rasa bahawa Allah Ta'ala bagi penyakit, kita tak ada obat apa semua sekali. Allah Ta'ala nak bagi penyakit sebab Allah Ta'ala sayang pada kita.
nak bagi pada kita syurga akhirat. Kita faham bahawa ujian hidup atas muka dunia sebagai tempat ujian, maka kita fahamlah bahawa kebangkitan akhirat itu satu rahmat kepada seseorang yang hidup atas muka dunia penuh dengan kesengsaraan. Balil ladina la yu'minu bil akhirati fil azab. Satu. Kemudian wad-dalalul ba'id, dan kesesatan yang jauh. Sudahlah mereka dalam keadaan azab atas muka dunia ni, tapi dalalul ba'id, jauh pula tu, bukan jauh. Dalalul ba'id, jauh yang amat-amat jauh. Jauh yang bukan sikit punya jauh, tapi jauh sungguh. Jauh sungguh. Kenapa Tuhan sebut begitu? Kerana boleh jadi matilah keadaan sesat begitu. Sebab yang pertama tadi, kebenaran itu dia tolak. Itu punca dia. Kunci Allah Ta'ala nak matikan seseorang dalam keadaan kesesatan, nak masuk neraka kerana sesat, di antaranya dia menolak kebenaran wahyu yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Insya-Allah ayat nombor 9 ni kita sambung pada minggu hadapan. Allahu akbar. Jadi itulah pengajian kita. Macam biasalah tuan-tuan, terima kasih banyak yang hadir. Terima kasih pada penyumbang jamuan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita. Mudah-mudahan Allah Taala beri makan kepada siapa yang beri makan, beri minum kepada kita siapa yang beri minum. Insya-Allah ada tersedia di belakang tu, tuan-tuan jamuhlah sikit sebanyak untuk sarapan pagi kita. Pun pagi apa tengah hari dah ni. Tapi tak apalah, makanlah ala kadar apa yang ada. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.